Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-44. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-4. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat yang ke-5 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min. Ala hina yastaghshuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidhatis sudur. Ketahuilah sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada dalam dada mereka daripada Allah. Ketahuilah semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya ia maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan ala pada ayat yang ke-5 surah Hud membawa maksud ingatlah. Dan ia digunakan untuk menarik perhatian. Ia juga disebut sebagai adatut tambih. Kemudian, perkataan yasnun bermaksud melipat. Jika kita melipat sesuatu, boleh jadi kita meletakkan sesuatu di dalam lipatan itu. Disebabkan itulah perkataan ini juga ditafsirkan sebagai menyembunyikan sesuatu. Manakala perasaan yastaghshun bermaksud menyelimuti. Dan huruf sin dan ta pula memberi makna penekanan yang membawa maksud benar-benar dan dengan bersungguh-sungguh menutupi atau menyelimuti diri mereka. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menukilkan beberapa tafsiran ulama bahawa ada yang menyatakan ayat ini turun mengenai beberapa orang kaum muslimin yang malu untuk membuang air besar atau kecil di kawasan terbuka. Mereka berdalilkan dengan riwayat Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tetapi pendapat ini tidak kuat kerana ayat ini sedang mengacam pelakunya. Sedangkan orang yang malu dengan Allah ketika ingin buang air besar atau kecil di tempat terbuka adalah perbuatan yang terpuji. Maka ia tidak mempunyai kaitan yang kuat. Terdapat juga ulama yang mengatakan bahawa tafsirannya adalah mengenai sebahagian muslimin yang tidak ingin beribadah melainkan memakai pakaian yang sesuai dan sopan. Tapi ini juga lemah kerana ayat ini adalah ayat kecaman. Sedangkan itu tindakan yang terpuji. Bagaimana kita kata ini adalah tafsirannya, sedangkan Al-Quran menggalakkan memakai pakaian yang indah ketika ingin beribadah kepada Allah. Selain itu, ada yang mentafsirkan ayat ini mengenai kaum munafik yang berpaling dan menundukkan diri agar tidak dakwah kepadanya. Tetapi pendapat ini juga lemah dari sudut sejarah kerana munafik kebanyakannya wujud di Madinah.
Sedangkan ayat ini turun kepada Nabi ketika Nabi berada di Mekah sebelum berhijrah. Maka mengatakan ayat ini ditujukan kepada mereka adalah tafsiran yang agak jauh. Kesimpulannya, pendapat terkuat mengenai tafsir ayat ini pada Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab adalah mengenai musyrikin Mekah. Mereka lah golongan yang berpaling dari dakwah Nabi dan menyangka Allah tidak tahu isi hati mereka. Sehingga ada riwayat yang mengatakan mereka pulang ke rumah dalam keadaan berbungkus dengan pakaian agar Allah tidak mengetahui hal keadaan mereka. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat kelima surah Hud bahawa orang kafir juga cuba untuk menyembunyikan keadaan mereka yang menggigil apabila dibacakan ayat-ayat tauhid dari Al-Quran. Mereka membongkokkan diri mereka, membelakangi dan berpaling dari Nabi untuk merahsiakan keadaan mereka. Hakikatnya perbuatan mereka ini adalah sia-sia kerana Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat kelima surah Hud ini menerangkan tentang orang kafir yang berkeras dengan pendapat mereka dan tidak ingin mendengar kata orang lain. Sehingga apabila turunnya ayat Al-Quran, mereka akan memalingkan dada mereka kerana tidak ingin cahaya Al-Quran itu menembusi hati mereka. Perkara ini merupakan sesuatu perkara yang biasa kita lihat apabila ada orang yang keras kepala dan tidak ingin mendengar pendapat orang lain. Mereka menganggap bahawa kebenaran hanya ada pada diri mereka, tidak pada orang lain. Sedangkan mereka itu telah berpegang dengan tali yang salah yang hanya akan membuatkan mereka lebih jauh dari kebenaran. Mereka menutup badan mereka dengan pakaian kerana berharap agar Allah tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Sedangkan Allah Maha mengetahui isi hati mereka. Sesungguhnya amat sia-sia perbuatan mereka itu. Dalam firman Allah ini disebut tentang pakaian kerana manusia sering menyembunyikan kekurangan yang ada pada diri mereka dengan mengenakan pakaian yang berbagai. Ada yang memakai pakaian raja-raja, ketua, bos syarikat dan lain-lain yang meningkatkan kemegahan diri mereka. Sudah menjadi adat manusia untuk mudah terpengaruh dengan zahir pemakaian pada pandangan kali pertama. Tapi hakikatnya mereka menyembunyikan kekurangan di sebalik pakaian kemegahan itu. Walaupun begitu, adakah mereka mampu memakai pakaian itu setiap masa? Tidak. Mereka perlu membukanya apabila sudah masuk bilik atau ingin tidur atau ingin masuk ke dalam tandas untuk mandi. Apabila ditanggalkan, terzahirlah seorang manusia yang penuh dengan aib dan kekurangan. Dan sesungguhnya Allah mengetahui rahsia mereka sama ada mereka berpakaian ataupun tidak. Jelaslah daripada ayat ini bahawa asalnya ia diturunkan kepada musyrikin Mekah yang degil dan kekal berpegang dengan kekafiran mereka. Tetapi ia juga meliputi semua manusia yang ingkar dan tetap merasakan diri mereka benar walaupun hakikatnya sebaliknya. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat kelima surah Hud dengan menyatakan bahawa rahsia kemunafikan dan kekafiran pasti akan terbongkar. Orang yang jahil mungkin merasakan mereka mampu menutup hatinya dengan jubah. Namun hakikatnya tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat yang kelima surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat kelima surah Hud ini menceritakan tentang golongan kafir yang sangat menentang dakwah Nabi. Mereka amat membenci Nabi yang membawa agama baru untuk menggantikan agama pegangan penduduk Mekah. Mereka menganggap pegangan mereka lah yang benar sehingga mereka tidak ingin mendengar langsung kata-kata Nabi. Sedangkan kalau mereka orang yang jujur mencari kebenaran dan jujur percaya kepada kebenaran agama, mereka lah tentu mereka dengar kepada hujah yang dibawa oleh Nabi supaya mereka boleh tentukan mana satu adalah kebenaran yang sebenar. Tetapi kerana sikap sombong mereka, dari awal lagi mereka telah berpaling dari mendengar ayat-ayat Al-Quran dan tidak ingin mendengarnya. Ayat ini juga menunjukkan kelemahan akal oleh golongan musyrikin yang menganggap pakaian mereka itu mampu menghalang Allah dari mengetahui isi hati mereka.
Bagaimana Allah yang mengetahui pergerakan semut hitam di malam hari, yang mengetahui segala perkara yang telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, boleh terhalang dan mengetahui apa yang mereka bisikkan. Amatlah jauh kebenaran dari apa yang mereka sangkakan. Kedegilan dan taklid buta mereka ini, seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-170 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurutnya, sekalipun datuk neneknya tidak faham sesuatu apapun tentang perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Jika kita melihat kepada situasi masyarakat hari ini, kita akan melihat penyakit hati seperti sombong. Ini semakin berluasa terutamanya di dalam media sosial. Berapa ramai yang suka menyebarkan pendapatnya di media sosial tapi tidak ingin mendengar pendapat orang lain. Sehingga kan seakan-akan dunia ini yang perlu berputar di sekelilingnya. Sikap sombong dengan kebenaran dan merasakan diri sendiri sahaja yang benar nampaknya bukanlah hanya terdapat pada golongan musyrikin Mekah dahulu, tetapi penyakit hati ini ada juga pada umat Islam kini. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Sila pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir kelima surah Hud ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah sentiasa berlapang dada apabila berbincang dengan orang lain. Jangan kita menganggap kebenaran hanya ada pada kita kerana hakikatnya kebenaran itu milik Allah dan dia beri kepada siapa yang dia inginkan. Kedua, kita mestilah sentiasa bersyukur dengan nikmat iman yang Allah kurniakan kepada diri kita. Hakikatnya keimanan kita ini hanyalah pemberian dari Allah. Jika tidak, maka tentulah kita akan bertindak seperti kaum musyrikin itu. Ketiga, setiap Muslim perlu sentiasa ingat bahawa Allah mengetahui segala perbuatannya, sama ada dia lakukan secara terang-terangan atau sembunyi. Tiada perkara di dunia yang berlaku tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.